So, untuk hari ini kita akan bincang soalan ulang kaji parsial tentang topik pelembapan dan resonans. Okay, so jadi kita terus tengok kepada tutorial. So very easy for today, just focus on parsial. Okay, so kertas satu soalan 2012, question 32. Raja 20 menunjukkan dua tala bunyi yang serupa X dan Y diletakkan bersebelahan. Tala bunyi X diketuk supaya bergetar. Tala bunyi Y kemudian turut bergetar. So, apakah fenomena ini? So, kesan ini dikenali sebagai apa? Okay. So, semalam kita dah belajar dua kan. Satu adalah resonans, satu lagi adalah pelembapan. So, either one lah. Jadi, jawapan adalah resonans. Sebab apa? Sebab bila kita ketuk X ini, so X akan bergetar dan dia akan memaksa. Yang memaksa yang sebelah-sebelah akan bergetar juga. Dan disebabkan X dengan Y adalah sama. Okay. So, mereka ada frekuensi yang sama. So, frekuensi asli Y sama dengan frekuensi getaran. Okay. Frekuensi getaran. Okay. So, jawapan adalah C. Okay. Jawapan adalah C. Saya minta maaf sebab sekolah tengah buat sedikit renovation. So, mungkin ada bunyi kek-kek. Okay. Okay, right. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 2016. Okay, so maybe we can finish in 30 minutes lah. Okay, so Raja 16 menunjukkan bandul Q ditolak supaya berayun. So, bandul S didapati berayun dengan amplitude maksimum. Kenapa apa? Okay, of course, kenapa? Sebab Q dengan S mereka mempunyai sama panjang. Okay, panjang yang sama. So, bila mereka mempunyai panjang yang sama, dan mereka akan mempunyai frekuensi asli yang sama. Okay, so jawapan adalah A. Frekuensi asli bandul Q adalah sama dengan frekuensi asli bandul S. Okay, okay, so jawapan adalah A. Okay, so semalam kita dah bincang formula kan. So T sama dengan 2 pi square root L per G. So sebenarnya masa ni bergantung kepada panjang. Okay, panjang. Seterusnya soalan 2000 kertas 2 2011. Okay. Pelajaran 4.1 menunjukkan 6 bandul dengan panjang berbeza diikat pada seutas benang. Bandul X diayun pada frekuensi 2 Hz. Bandul-bandul lain mula berayun disebabkan ayunan bandul X. So actually what happen is, this bandul X dia paksa J, K, L, M, N semua ini pun akan berayun. Okay, jadi bandul manakah yang akan berayun dengan amplitude yang paling maksimum? Okay, so jawapan adalah kita tengok manakah yang sama panjang. So sebenarnya X sama panjang dengan M. So jadi jawapan adalah M. Okay, jawapan adalah M. Okay, sorry ya sekejap. Okay, jawapan adalah M. And then kenapa? Kenapa you cakap M dia paling maksimum? Okay. So, sebab apa? Sebab sebenarnya mereka mempunyai panjang yang sama, maka frekuensi pun sama. Okay. So, sebab disebabkan kerana X dan M mempunyai panjang yang sama, okay, make it bigger lah. Okay, mempunyai panjang yang sama, maka mereka mempunyai frekuensi yang sama, frekuensi asli yang sama. They have the same natural frequency. Okay.
Seterusnya, apakah fenomena ini? Okay, fenomena ini dipanggil sebagai resonance. Okay, resonance. Okay, so jawapan adalah resonance. Resonance. Okay, resonance. Okay, next. Hitung tempoh ayunan bando X. Okay, so tengok kepada soalan kita. So, dia berayun pada frekuensi 2 Hz. Okay, so 2 Hz. So, formula untuk hubungan antara T dengan F adalah, kita tahu, T sama dengan 1 per F. Okay, 1 per F. Okay, 1 per F. Per F. So 1 darab 1 bahagi 2. So sama dengan 0.5 saat. Okey. 0.5 saat. Okey, masih ingatlah apa beza antara tempoh dengan frekuensi? Tempoh maksudnya masa untuk satu ayunan. The time taken for one oscillation. Okey, tempoh maksudnya masa untuk satu ayunan. Masa untuk satu ayunan. Okey. Kalau frekuensi, satu ayunan berapa? Okey. Satu saat berapa ayunan? Okey. Kalau frekuensi, bilangan ayunan dalam satu saat. Okey. Dalam satu saat. Okey. Okey, seterusnya soalan C, bando X akan berhenti berayun selepas beberapa minit. Pada darjah 4.2, lakar graf secara masa untuk menunjukkan proses pelembapan. So, kita tahu bila pelembapan berlaku, dia akan menghilangkan tenaga kan. So, kita punya amplitude akan semakin berkurang. So, kita harus lukis untuk menunjukkan kita punya amplitude dia semakin berkurang. Okay. Like this. Okay. So you can see, contoh mungkin kat sini 5 cm kan. Okay, 5. And then dekat sini tinggal 4. Okay, and then ni 3. Okay, 2, 1. Like that lah. Okay, so pastikan dia punya dekat sini jangan lebih lah. Okay, jangan lebih sangat. Okay, so maybe this is not very good. Okay. Okay, so pastikan dia punya amplitude semakin berkurang. Okay, semakin berkurang. Okay, baik. Seterusnya, kita pergi kepada satu lagi soalan, 2013, soalan 6. Pajak 6.1 menunjukkan satu bilah gergaji berayun secara mengufuk, means horizontal lah, okay, horizontal. Apabila satu beban 50 gram dipasang kepada dia. So, kita nampak ada satu beban lah, contohnya plasisin. Dan darjah 6.1b menunjukkan graf secara masa bagi ayunan bilah gergaji itu. Okay, so anda dah tahu kan, topik ini dia berkaitan dengan inertia. Dia cuba gabungkan inertia dengan topik gelombang. Okay, topik gelombang. So, darjah 6.2a menunjukkan satu bilah gergaji yang serupa berayun secara mengufuk apabila satu beban 200 gram dipasang kepada dia. So, from these two diagram, kita bandingkan apa yang beza. Okay, satu adalah 50 gram, satu adalah 200 gram. Okay. So, highlightkan apa yang beza.
Okey, satu adalah 500 gram, 50 gram, satu adalah 200 gram. Okey, 50 and 200. Nah, kita cuba tengok apakah yang beza pada graf. Okey, so kita nampak graf dari segi masa bezalah. Okey. So kalau untuk graf secara masa kita boleh cari apa? Boleh cari tempo. Okey. So untuk graf ini tempo dia berapa? Okey. Daripada sini kepada sini adalah 1 saat. Tapi untuk yang ini dia punya tempo daripada mula-mula kepada sini. Okey. So 1 2 saat. Dapat tak? Okey. Ini adalah perbezaan antara dua graf. Okey. Selepas kita dah analisis, tengok soalan A1, apakah yang berlaku kepada amplitude ayunan bilah gergaji setelah ia berayun seketika? Okay, so what happened? Okay, I think maybe I miss out a question lah. Okay, dia sepatutnya ada satu soalan lagi. Okay, sekejap saya buka 2013. Okay, 2013. Okay, there's supposed to be some question. Maybe I forgot to copy paste lah. Nanti saya upload balik ya. Okay, sorry ya. Okay, so ini original punya test paper. Okay, tengok pada soalan. Soalan 6. This one. Okay, so saya lupa upload ni lah. Okay, saya lupa uploadkan ini. Okay, so apakah masuk sasaran? Okay, so from here. Apakah masuk sasaran? So sasaran dia adalah apa? Okay, sasaran maksudnya jarak, okay, ataupun panjang. I write in text. Okay, panjang terpendek di antara dua titik. Okay, di antara dua titik. Okay, dalam satu garis lurus. Okey, panjang terpendek di antara dua titik dalam satu garis lurus. Ataupun you tulis dua titik ni apa sebenarnya? Satu adalah titik awal dan titik akhir. Okey. So panjang terpendek di antara titik awal dan titik akhir dalam satu garis lurus. That means it's the shortest distance. Okay, shortest length between the beginning point and the ending point, which is joined in one line. Okay, one straight line. Okay. Kemudian bandingkan jisim beban yang dipasang pada bilah gergaji. So kita dah tahu 6.1 dia pasang 50 gram, 6.2 dia pasang 200 gram kan. So jawapan jisim beban raja 6.1 lebih kecil daripada raja 6.2. Okay. Kita tulis sini ya. Salah. Okay. Kemudian bandingkan tempo. So kita dah tengok kan. So satu adalah 1 saat, satu adalah 2 saat kan. So tempo ayunan raja 6.1 lebih pendek daripada raja 6.2. Okay. Alright. Seterusnya kita nak saya clear. Okay. Alright. Soalan 3.
bandingkan bilangan ayunan dalam 3 saat. Okay, so let us see the graph. Okay, so untuk 3 saat ini, so untuk Raja 6.1, kita tengok 1 ayunan, 2, 3. So untuk Raja 6.1, dia ada 3 ayunan. Untuk Raja 6.2, dia adalah 1, dan ini adalah separuh. Okay, separuh. So 1.5 kan. Jadi jawapan, okay, bilangan ayunan Raja 6.1 lebih banyak daripada Raja 6.2. Okay, bilangan ayunan Raja 6.1 lebih banyak daripada Raja 6.2. Soalan 4, hubung kait jisim beban dengan tempoh ayunan. Okay, so bila ada hubungan dekat dalam kertas 2, kita boleh tulis jika marker. Okay, kalau ada graf paper 3, anda tak boleh tulis jika marker. Anda kena tulis macam contohnya Y berkadar terus dengan X, Y berkadar sama-sama dengan X, macam tu. Okay, so untuk soalan ni, hubung kait jisim kan. Okay, so anda kena pastikan manakah satu adalah sebab, manakah satu adalah akibat. Okay, which is MV, which one is RV. So kita tahu jisim ini sebenarnya adalah apa yang kita ubah. Okay, apa yang dimanipulasikan. Dan tempoh adalah apa yang kita perhatikan, what we observe, apa yang kita ukur. Jadi kita jangan terbalikkan. So jika jisim beban tinggi, maka tempoh ayunan macam mana? Tinggi. Okey. Kalau tambah perkataan lah, lebih tinggi. Okey. Maka tempoh ayunan lebih tinggi. Dan seterusnya, okay, so hubung kait tempoh dengan bilangan ayunan dalam 3 saat. So sebenarnya bilangan ayunan dalam 3 saat dia macam frekuensi dah. So kita tahu T sama dengan 1/F. So kalau kita punya tempoh dia tinggi, maka frekuensi dia rendah. Okay. So bilangan ayunan akan rendah. So jawapan, jika tempoh ayunan tinggi, kita panjang lah. Okay. Panjang, tulis tinggi je lah. Maka lebih tinggi, maka bilangan ayunan lebih kurang. Dia lebih kurang. Okay. Kalau nak terbalik pun tak ada masalah. Sebab yang ini dia tak ada sebab akibat. Okay. Bilangan ayunan lebih tinggi, maka tempoh ayunan lebih rendah. Okay. Seterusnya, okay, soalan C1. Apakah yang berlaku kepada amplitude ayunan bila gergaji setelah ia berayun seketika? So bila kita nampak dia berayun seketika, akhirnya dia akan berhentikan. Okay, so amplitude akan berkurang. Okay, kita nampak dia punya ayunan semakin perlahan, dia akan akhirnya berhenti. Okay, so apakah sebab dia? So berlaku pelembapan. Okay, iaitu tenaga dihilangkan. Okay, tenaga dihilangkan. Okay, the loss of energy.
So either can be to the surrounding, boleh ke persekitaran ataupun mungkin dia hilang sebab dia dalam ada partikel-partikel. Okey, partikel-partikel guna tenaga untuk mengatasi. Okey, mengatasi dia punya rintangan antara zarah-zarah. Okey. Alright. So kita kembali kepada kita punya kertas. Okey, so nanti saya akan upload nantilah. Okay, last kita akan tengok kepada 4 soalan untuk 4 markah. Okay, soalan penerang konsep. So, soalan 1, pada permulaan, bandu berayun dengan amplitude maksimum. Amplitude ayunan berkurangan dengan masa dan akhirnya berhenti. So, apakah yang menyebabkan bandu berhenti? Okay, so kena terangkan dalam 4 markah. Okay, so apakah konsep? So, selalu tanya apakah konsep? Okay, konsep kalau you jawab pelembapan dalam 1 markah. Okay, pelembapan 1 markah. Okay, apa lagi konsep yang ada? Tenaga hilang. Okay, tenaga hilang. Okay, kenapa tenaga hilang? Sebab apa? We boleh cakap ada faktor apa? Faktor luar seperti apa? Seperti rintangan udara, apa faktor dalam. Okay, faktor dia. Okay, jadi saya tunjukkan jawapan. So, jawapan adalah so, modul ini adalah bab. Okay, so ini jawapan dia lah. So, apabila bandu berayun, dia mempunyai tenaga. Okay, so tenaga ini digunakan untuk mengatasi rintangan udara. Okay, kemudian tenaga ini juga hilang dari sistem dalam bentuk haba. Okay, dia hilang dalam bentuk haba. So, lebih lama bandu berayun, lebih banyak tenaga digunakan untuk mengatasi rintangan udara. Jadi, tenaga akan semakin berkurang ataupun hilang. Jadi, akhirnya amplitude akan menjadi kecil. Oleh itu, bandu mengalami pelembapan. Okay, so you can just write either 4. Okay, tuliskan 4 daripada jawapan ini. Okay, tapi yang penting adalah pelembapan. Okay, anda kena tulis pelembapan. And then, ini sebenarnya tak berapa penting sangat sebab dia dah cakap amplitude berkurangan. So, ini sebenarnya dia ulang. Yang ini penting sebab tenaga berkurangan. Okay, so untuk mengatasi apa? Mengatasi bintang udara pun penting. Okay, and then apabila bandu berayun mempunyai tenaga. Okay, this one also. Okay, so boleh empat poin ni lah. Apabila bandu berayun dia mempunyai tenaga. So lebih lama bandu berayun, lebih banyak tenaga digunakan untuk mengatasi bintang udara. So tenaga bandu berkurangan. Bandu itu dikatakan mengalami pelembapan. So you can just write these 4 answer lah. Okay, these 4 answer. So I'll just copy down. Okay, I'll just copy down here. Okay, nanti saya akan sharekan jawapan ni. So jangan risau. So this one actually no need. Ini pun saya tak payah. Okay, so 4 markah ni lah. You nak tulis lebih pun tak apa. Okay, tak apa. Okay, kalau siapa yang ada kelas sekolah boleh pergi dulu lah. Tak apa, saya akan upload jawapan nanti. Okay, kita tinggal soalan ni je lah. Nanti saya akan sharekan jawapan. Okay, so kalau tak sempat tak apa. Okay, nanti saya upload jawapan. Okay, seterusnya 2 tala bunyi mempunyai frekuensi semula jadi atau kita panggil frekuensi asli lah. Okay, frekuensi asli yang sama. Tala bunyi pertama sahaja diketarkan tetapi mengapa tala bunyi kedua juga mula bergetar? Okay, so why the second tuning fork will vibrate? Okay,
So apa sebab dia sebenarnya? So you mesti ada konsep apa. Okay, keyword contohnya apa? You kena sebut pasal resonance. Okay, resonance. Okay, resonance. And then cakap pasal amplitude. Okay, amplitude macam mana? Okay, okay, amplitude. And then cakap pasal apa? Okay, pasal ayunan. Okay, ayunan dipaksa. Okay, dipaksa. Okay, so try to mention these concept lah. Okay, apa konsep dia resonance. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya bila kita ketuk getarkan, jadi dia akan menyebabkan sekeliling juga bergetar. Okay, dengan dia akan memindahkan tenaga. Okay, dia akan memindahkan tenaga ke sekeliling. Jadi, what happened to this? Okay, this second tuning fork sebenarnya disebabkan frekuensi asli yang sama, maka dia akan cuba bergetar dengan amplitude yang maksimum. Okay, tuliskan amplitude maksimum. Okay, ayunan dipaksa, maka dia akan mempunyai amplitude yang maksimum. So, fenomena ini dipanggil sebagai resonance. Okay, resonance. Okay, so let us see the complete answer. Okay, sekejap. Okay, so apabila tala bunyi pertama bergetar, molekul udara kita akan mula bergetar dengan frekuensi yang sama. So tenaga dipindahkan kepada tala bunyi menyebabkan ia bergetar pada frekuensi semula jadinya. Okay, so the energy is transferred so that actually it will vibrate at its own frequency. So apabila ini berlaku, tala bunyi kedua dikatakan berresonance. Okay, keyword berresonance dengan tala bunyi pertama. So apabila resonance berlaku, tala bunyi bergetar pada amplitude maximum. So you see this keyword lah. Okay, amplitude maximum. And then resonance. Okay, resonance. Tenaga dipindahkan. Okay, tenaga dipindahkan. Okay, so siapa yang tolong paskan tenaga melalui molekul udara? Okay, so ini adalah 4 markah. 4 markah untuk soalan ini. Okay, so let's go back to this. I just give you an answer. Tadi saya lupa share screen untuk yang pertama lah. Nanti boleh rujuk jawapan ya. Okay, so saya terangkan dekat sini lah. Nanti you tengok balik jawapan ya. Okay, alright. Okay, untuk soalan 3, terangkan mengapa kaca berlapis yang kuat digunakan sebagai dinding menara pemerhati di lapangan terbang. Okay, mengapa kaca berlapis yang kuat digunakan sebagai dinding menara pemerhati di lapangan terbang? Okay, sebab apa? Sebab kita takut nanti dia pecah. Okay, we are afraid the what is it called? Dia punya cermin tu dia akan pecah. Okay, where is the answer? Okay, this one. Okay. Okay. So what happened is, okay. So sebenarnya kita tahu kan bila kapal terbang ataupun lapangan terbang, kalau kita nampak ada getaran tu, so when they vibrate, kalau dia dapat vibrate dengan frekuensi asli, okay, dia akan menyebabkan dia amplitude sangat tinggi. Okay, so bila amplitude sangat tinggi, dia akan pecah. Dia akan pecah. So kita cuba letak dinding yang kuat supaya dapat menahan kesan resonance. Kalau tak, nanti dia mudah pecah. Okay, so every particle dia akan bergetar pada frekuensi semula jadi.
Dan sebenarnya enjin kapal terbang dia dapat menghasilkan bumi yang menyebabkan udara bergetar. So when the air particle vibrates, okay, so we want to make sure um, even though it vibrate with very high amplitude, walaupun dia kaca bergetar mungkin dalam amplitude yang sangat tinggi, tapi kita cuba kuatkan kaca supaya dapat menahan kesan resonance. Okay, kita tak dapat reduce, reduce amplitude ini, tapi kita cuba kuatkan kaca itu supaya dia lebih tahan. Supaya dia tak akan pecah. So ini adalah jawapan untuk soalan ini. So konsep sama juga resonance. Sebab resonance, keyword mesti sebut amplitude yang sangat tinggi. Mesti sebut amplitude yang sangat tinggi. Agak bising sikit lah mungkin. So so highlightkan keyword yang penting. Mesti ada resonance. Resonance. And then siapa yang bergetar? Udara lah. Udara yang bergetar. And then amplitude yang sangat tinggi. So kita perlu kaca yang kuat untuk tahan. Supaya tidak mudah pecah. Okay. Akhir sekali, soalan 4. Bagaimana nyanyian seorang penyanyi opera boleh menyebabkan gelas pecah? Actually, this question is similar to question 3 lah. Lebih kurang sama saja. So, boleh ulang saja semua zarah dalam bahan kaca bergetar pada frekuensi semula jadi. So, sekarang, instead of enjin kapal terbang. So, suara atau nyanyian penyanyi opera menghasilkan bunyi yang menyebabkan udara bergetar. Oleh kerana resonance, gelas bergetar pada amplitude yang sangat tinggi dan maksimum. Kerana apa? Sebab frekuensi asli gelas ni dia sama dengan frekuensi getaran. Frekuensi asli gelas dia sama dengan frekuensi udara, frekuensi bumi itu. Oleh itu, amplitude yang tinggi menyebabkan gelas akan pecah. Gelas akan pecah. So answer. Yang inilah. So penyanyi itu menyanyi dengan frekuensi tertentu dan menghasilkan tenaga bunyi. So frekuensi tertentu menghasilkan tenaga bunyi. Tenaga dipindahkan ke gelas. Ke gelas. Resonance, keyword resonance lagi. Apabila bukan daya, ini tak ada daya. Apabila frekuensi penyanyi sama dengan frekuensi semula jadi. So frekuensi sama. And then gelas akan bergetar dengan amplitude maksimum. Keyword amplitude maksimum. Jadi menyebabkan gelas pecah. Gelas pecah. So this is the answer. So biasanya soalan 4 markah ni anda masih sebut konsep lah, konsep yang berkaitan. Contoh kalau bab 2 ada apa? Prinsip keabadian momentum. Lagi apa?
lagi contohnya letupan, and then lagi kalau inertia, apa maksud inertia. Okay. Okay, so jawapan ni saya akan share ya. Okay, saya save dulu. Saya akan share nanti dalam buku kelas room. Nanti anda boleh rujuk balik lah. Okay. Okay. So selepas ini, esok esok kita ada kelas lah. Okay, adakan kelas sebab hari Rabu, hari Khamis sekolah ada majlis. Okay, ada majlis persaraan pengutul dan juga perpisahan pencen. Okay, untuk pelajar Sekretariat Malaysia Jaya, pencen telah dapat naik pangkat lah. Dia akan pindah ke sekolah Seri Alam. Okay, so puan pengetua pun akan bersara pada hari Rabu. So esok kita ada kelas, so mungkin hari Rabu, Khamis kita tak dapat ada kelas. Okay. Tapi walau bagaimanapun, esok kita akan mula 5.3 iaitu pantulan. Kalau tak silap, pantulan gelombang. Okay, pantulan gelombang. Okay, so any question you would like to ask before we dismiss? Okay, nampak. Bila Puan Rosita bersara, beliau bersara pada hari Rabu. Okay. Beliau punya birthday adalah hari Khamis. So beliau bersara pada hari Rabu. Okay. So if there's no more question, see you tomorrow. Esok nanti saya bagi dah masa lah. Okay. Lebih kurang pagi lah. Okay. Jumpa lagi.